Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebagai permulaan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan yang akan membuat pembentangan. Iaitulah pembentang yang pertama ialah Abdul Muiz Muhammad Zaki yang akan membuat pembentangan berkaitan pendahuluan yang berfokus sebagai penerangan berkaitan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu pembentang yang kedua pula ialah Saudara Abdul Hadi bin Muhammad Fauzi Jamili yang akan membahaskan berkaitan ulama pendukung akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya pembentang yang ketiga iaitulah Muhammad Hilman bin Sariman yang akan membahaskan berkaitan akidah yang diamalkan di Malaysia dan sejarah awal akidah yang disebarkan di Malaysia. Seterusnya pembentang yang keempat Muhammad Rizwan bin Tuan Abu Fattah akan membahaskan berkaitan isu penyelewengan fahaman akidah dan cabaran mempertahankan akidah. Pembentang yang kelima Muhammad Aizat bin Abdul Qadir akan menerangkan berkaitan langkah menangani penyelewengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan panduan ulama. Seterusnya sebagai kesimpulan dibentangkan oleh Nik Ahmad Haziq bin Ahmad Bukhari. Untuk pembentangan kami ini, kami membuat rujukan utama iaitu pada artikel Ahli Sunnah wal Jamaah dan pemakaiannya di Malaysia, isu dan cabaran, yang ditulis oleh seorang pensyarah daripada Kolej Universiti Islam Melaka, iaitulah Adam Badrul Hisham khususnya. Okey, sebagai permulaan semestinya kita perlu mengetahui definisi dan maksud yang sebenar bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ada menerangkan berkaitan maksud definisi Ahli Sunnah wal Jamaah yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ada disabdakan daripada sebuah hadis, iaitu pada An Abdullah bin Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang bermaksud hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amru meriwayatkan Rasulullah SAW sabda, dan sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 72 millah, iaitu golongan, semuanya masuk di dalam neraka kecuali satu millah sahaja, dan umatku akan terpecah menjadi 73 millah yang semuanya di neraka kecuali satu millah sahaja. Iaitu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda SAW pun menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Baik, sebagai penerangan hadis tersebut, boleh kita fahami bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitulah segala apa yang Nabi lakukan daripada perkataan, perbuatan, perbicaraan maupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW, itu semuanya dinamakan sunnah. Dan juga seterusnya Ahli Sunnah wal Jamaah ni juga bermaksud mereka yang ikut panduan para sahabat yang telah ditunjukkan oleh para sahabat, yang mana para sahabat ini sangat akrab dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka telah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerangkan atau memberi panduan kepada kita lebih mudah memahami
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga golongan inilah golongan yang terselamat daripada sesaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya kita masuk pada istilah sunnah. Istilah sunnah ini digunakan untuk merujuk kepada perkara yang mempunyai dalil syarak, sama ada daripada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para sahabat. Antaranya sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Yang maksud, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian kita pergi pada istilah al-jamaah pula, iaitulah ia kerap kali digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda SAW. Iaitulah hadis yang paling masyhur adalah daripada sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah, yani al-ahwa kullaha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah." Yang maksud, dan sungguhnya umat ini akan berpecah pada 73 golongan, iaitulah golongan yang mengikuti hawa nafsu, semuanya di dalam neraka kecuali satu sahaja, iaitulah golongan al-jamaah. Para ulama berdasarkan kalam Imam Syatibi, para ulama memberi maksud al-jamaah itu kepada beberapa bahagian. Iaitulah yang pertama, para ulama beri maksud al-jamaah itu adalah golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang terdiri daripada imam mujtahid, para ulama dan ahli syariah dan umat yang mengikuti mereka. Dan ada riwayat mengatakan golongan ini adalah golongan yang diberi nama Sawadul A'zam. Golongan para ulama juga masukkan al-jamaah ini bermaksud kumpulan para ulama mujtahid, iaitulah kumpulan-kumpulan yang berijtihad, para ulama yang berijtihad. Yang ketiga, para ulama memberi maksud al-jamaah ialah para sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, para ulama memberi maksud al-jamaah ialah umat Islam yang bersepakat atau berijma' atas sesuatu perkara. Iaitulah ia kembali juga kepada golongan pertama atau kedua. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, para ulama memberi maksud al-jamaah ini ialah umat Islam yang bersatu mentaati seorang pemimpin. Jadi, berdasarkan perbahasan ringkas yang saya sebut sebelum ini, dapat disimpulkan bahawa ahli sunnah wal jamaah itu secara umumnya adalah golongan yang bermanhaj, iaitulah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka, serta berjalan mengikut perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Mereka juga beristiqamah dalam mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga menjauhi segala perkara bid'ah, iaitulah perkara-perkara yang mungkar. Mereka juga kekal zahir dan didukung sehinggalah hari kiamat. Maka mengikuti mereka mendapat petunjuk, sedangkan menyalahi mereka adalah kesesatan. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yang patut kita amalkan dan patut kita ikuti. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Fauzi Jamili, nombor metrik 065468. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan bagi subjek Mabahith Ilahiyat. Setiap suatu
perkara itu terdapat mereka yang mempunyai autoriti dan kekuatan untuk menjaga dan mempertahankan. Seperti contoh, agama Islam yang dijaga dan dipelihara sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan dengan para sahabat, tabi'in dan mereka yang datang setelahnya. Bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat ulama yang memberikan sepenuh tenaga dan daya bagi menjaga kesucian akidah majoriti umat Islam daripada dicerobohi dan dirosakkan oleh aliran dan fahaman yang menyimpang seperti Syiah, Karamiyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Di antara ulama yang bangkit menentang golongan batil dengan hujah naqli dan aqli ialah Imam Ibn Kullab. Nama penuh beliau ialah Imam Ibn Kullab Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id bin Muhammad bin Kullab Al-Qattan Al-Tamimi Al-Basri. Pengikut-pengikutnya dinamakan Kullabiyah. Beliau juga dikenali sebagai Qudama Al-Asy'ariyah kerana telah menggunakan hujah akli dan nakli dalam mengkritik kelompok-kelompok sesat ataupun bid'ah seperti golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Hashwiyah dan Mujassimah. Beliau dikatakan wafat pada tahun 241 Hijrah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meriwayatkan akidah Ibnul Kullab di dalam kitabnya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyyin. Abdullah bin Kullab berkata, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar dan Maha terhadap sesuatu perkara. Sebagai pencipta dan perawat, sebagai Tuhan yang disembah, Maha berkehendak, tidak suka ataupun rela merelakan orang yang diketahuinya akan mati sebagai mukmin meskipun kebanyakan umum sebagai orang kafir. Marah terhadap orang yang diketahuinya akan mati kafir meskipun kebanyakan umumnya sebagai orang mukmin. Begitulah akidah Syekh Ibn Kullab yang sebenarnya. Beliau seorang yang menetapkan semua sifat Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Quran dan hadis Nabi. Tiada satu pun sifat Allah Azza wa Jal yang dinafikan keberadaannya seperti yang dituduh kepada beliau selama ini. Ibnu Kullab adalah seorang ahli ifbat, iaitu orang yang menetapkan adanya sifat-sifat Allah dan tidak terkecuali sifat mara, ridha, yad yakni tangan, ain yakni mata dan seterusnya. Dia sama sekali bukanlah Mu'attilah yang mengingkari keberadaan semua sifat-sifat itu. Ulama seterusnya yang bangkit menentang kelompok ahli bid'ah yang muncul menggunakan hujah-hujah akli dan nakli ialah Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Nama penuh beliau ialah Al-Haris bin Asad bin Abdullah Al-Muhasibi Al-Basri. Beliau berasal daripada kota Basrah dan dilahirkan pada tahun 170 Hijrah dan wafat di kota Baghdad pada tahun 243 Hijrah. Beliau merupakan seorang tokoh di dalam ilmu tasawuf, fiqh dan kalam, iaitu akidah. Di dalam bidang akidah, beliau telah bangkit menentang golongan-golongan sesat seperti Mu'tazilah dan Rafidhah. Al-Muhasibi sesungguhnya amat bermuhasabah dengan dirinya dan memastikan hidupnya di dalam kebersihan dan tidak menginginkan dirinya terpalit dengan sebarang perkara syubhat. Beliau adalah seorang ulama yang sangat zuhud, warak dan mempunyai takwa yang tinggi. Sebagai bukti, beliau menghindarkan diri daripada perkara yang haram dan syubhat. Beliau dikatakan mempunyai daripada keturunan keluarga yang berada. Apabila ayahnya meninggal, beliau meninggalkan sejumlah harta yang sangat banyak, iaitu sejumlah mata wang sebanyak 70,000 dirham. Dikatakan Al-Muhasibi tidak ingin untuk mewarisi harta itu dikarenakan bapanya menganut fahaman Qadariyah, iaitu salah satu daripada aliran dan fahaman yang bertentangan dengan fahaman sunnah yang dipimpin oleh beliau atau ditegakkan oleh beliau. Baiklah, masuk kepada topik perbincangan yang utama, akidah yang diamalkan di Malaysia dan sejarah awal akidah yang disebarkan di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Selain itu, peruntukan Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan cukup jelas untuk membawa maksud Islam sebagai agama yang diamalkan dan dianuti oleh majoriti rakyat dan juga pemerintah. Agama Islam ini tidak mungkin kita mampu untuk anuti jika wahyu tidak tersebar sehingga ke seluruh tanah Melayu. Hal ini kerana antara faktor terpenting yang menyumbang kepada keadaan pada saat ini di mana ajaran Islam dapat diamalkan
secara mendalam, iaitu apabila kemasukan Islam ke dalam masyarakat di Tanah Melayu pada abad ke-5. Perlu untuk kita ketahui, sebelum hadirnya Islam, masyarakat Melayu menganuti kepercayaan animisme, iaitu menganggap setiap benda mempunyai semangat dan kuasa gaib. Kuasa gaib itu pula mereka sifatkan seperti hantu atau jin. Disebabkan kepercayaan ini, maka wujudlah pemujaan ataupun penyembahan batu-batu, pokok-pokok dan fenomena alam yang lain. Tetapi dengan kehadiran Islam, ia telah mengubah 360 darjah kehidupan masyarakat Melayu daripada mempercayai semangat, roh dan dewa kepada percayai Tuhan Yang Esa. Fahaman Tauhid telah mengubah pandangan masyarakat Melayu pada waktu itu daripada fahaman Hindu-Buddha kepada ajaran Islam yang suci lagi murni. Pada saat itu banyak perubahan, inovasi dan juga revolusi yang berlaku pada masyarakat Melayu. Contohnya dari segi pengetahuan. Jika dulu mereka sering berfoya-foya ataupun suka termenung dengan dongengan dan khayalan, kini mereka giat menganjurkan penulisan ilmu-ilmu tasawuf serta sejarah dan juga falsafah Islam. Apabila revolusi pemikiran ini sudah berlaku, ia sedikit sebanyak terus terarah kepada revolusi sosial. Apabila masyarakat Melayu dengan sendirinya menolak kepercayaan Hindu tahyul dan animisme. Kita lihat pula perubahan dalam aspek pendidikan, iaitu contohnya golongan bawahan juga turut sama menerima pendidikan seperti golongan atasan. Tiada beza antara golongan atasan dan bawahan. Mereka akan belajar ilmu yang sama. Selain itu, institusi pembelajaran juga beralih daripada sebelum ini belajar di istana kepada belajar di madrasah dan pondok-pondok. Akidah Tauhid pada saat itu berjaya dipasak sedalam-dalamnya. Akidah Tauhid inilah yang berkekalan sehingga ke hari ini, yang mana hari ini kita panggil sebagai akidah yang berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun negara kita tidak mengkhususkan secara terperinci aliran yang mana kita pegang, tetapi jika diperhatikan dengan lebih terperinci, masyarakat kita lebih cenderung mengamalkan akidah aliran Al-Asy'ariyah yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kekukuhan dan kelestarian akidah Al-Asy'ariyah ini dapat dilihat dalam 3 aspek utama. Antaranya ialah pegangan dan amalan masyarakat yang sentiasa mentauhidkan Allah dalam apa jua keadaan. Yang kedua adalah pengajian dan pembelajaran yang masih menekankan subjek agama dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga pula adalah penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran berkenaan mazhab kita di Malaysia. Maka jelaslah bahawa negara Malaysia berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Tuan Abdul Fattah. Nombor metrik 068345. Okey. Kita terus kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu isu penyelewengan fahaman akidah dan cabaran mempertahankan akidah. Malaysia secara tradisi telah pun berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sejak zaman berzaman lagi. Hal ini menyebabkan pemakaian ataupun aliran mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ini sebagai mazhab utama dalam akidah telah berakar umbi dalam masyarakat Islam. Oleh sebab itulah, sebarang bentuk kemasukan aliran yang bertentangan dengannya, yakni yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dianggap sebagai anasir ataupun racun yang mana ianya boleh menyebabkan kekeliruan masyarakat dan seterusnya menggugat keharmonian umat Islam di negara kita. Namun demikian, pada masa sekarang sudah pun muncul dengan pelbagai aliran sesat yang mana ianya mula timbul di kalangan masyarakat kita.
dan menjadikan ia sesuatu cabaran yang baru yang perlu dihadapi oleh umat Islam. Antara fahaman ataupun mazhab yang timbul dalam kalangan masyarakat kita adalah fahaman Syiah. Golongan ini yang menyebabkan berlakunya perpecahan dan kecelaruan dalam masyarakat kita. Fahaman Syiah yang nyata tersimpang daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini mula mendapat tempat di dalam masyarakat dan mereka ini semakin berani menzahirkan fahaman mereka. Ini dapat dilihat apabila mereka secara terang-terangan merubuhkan Majlis Syiah Malaysia. Tidak cukup dengan itu, mereka juga menghantar memorandum terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong serta membuat perakuan bersumpah di mahkamah. Mereka tidak lagi mengamalkan konsep taqiyah dalam menghadapi golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Buku-buku mengenai ajaran Syiah juga disebarkan secara meluas. Sekiranya dibincangkan dari hubungan antaragama, penyebaran agama lain juga menjadi satu cabaran masa kini. Gejala ini kebiasaannya akan ditafsirkan sebagai pengaruh pluralisme agama. Umat Islam Malaysia yang secara turun-temurun mengamalkan ajaran Islam akan mula merasa terancam dan bersikap defensif apabila ajaran agama lain mula tersebar. Ini kerana ianya seolah-olah akan menyebabkan rampasan identiti masyarakat Malaysia yang rata-rata beragama Islam. Antara lain juga, umat Islam Malaysia berhadapan dengan golongan Salafi Wahabi yang bertitik tolak daripada pemikiran kaum muda yang berkeras bahawa akidah mesti dipegang oleh umat Islam adalah tauhid tiga, iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Golongan ini mahu supaya ayat-ayat mutasyabihat tidak dihuraikan, yakni ditakwil, seperti mana yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di samping itu, mereka juga membangkitkan persoalan dalam pelbagai perkara seperti tasawul, ziarah kubur, sambutan Maulid Nabi dan sebagainya. Mereka menolak aliran Asy'ariyah yang telah diamalkan secara tradisi di samping menolak mazhab fiqh yang dipegang selama ini. Kewujudan aliran Salafi Wahabi yang berbeza pandangan dan amalan dengan mazhab yang diterima umum di negara ini telah menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat Islam di Malaysia. Kajian juga mendapati aliran ini sedang mengancam perpaduan dan solidariti umat Islam Malaysia masa kini. Selain itu, umat Islam Malaysia juga sedang berhadapan dengan aliran pemikiran Barat dan juga melahirkan fahaman Islam liberal dan pluralisme agama yang berindukkan kepada kefahaman pasca modernisme. Fahaman ini juga merupakan fahaman yang menuntut hak kebebasan mutlak dan berselindung di bawah panji hak asasi manusia. Fahaman ini juga berpotensi untuk mengakibatkan keterbukaan yang melampau dalam perkara teologi maupun ibadah kerana ianya menuntut kepada pentafsiran semula ajaran-ajaran Islam atas nama keterbukaan dan kemodenan. Gejala ini semakin hari semakin berani menzahirkan fahaman mereka di tengah-tengah masyarakat menerusi penganjuran pelbagai program dan seminar yang menjurus kepada fahaman tersebut. Seterusnya, kita dapat lihat banyak cabaran dan halangan harus kita tempuhi bagi mengekalkan akidah yang benar dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Terutama sekali kita lihat dalam konteks remaja zaman sekarang, yang mana mereka ni tidak beberapa mengambil tahu tentang perkara akidah. Ditambah lagi dengan kepesatan dan kemajuan teknologi moden yang menyebabkan mereka lalai dalam mengambil peduli hal-hal yang berkaitan dengan agama. Justeru, bagi menangani ajaran-ajaran sesat yang kian merebak, umat Islam mestilah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Secara tidak langsung, umat Islam dapat membezakan dan mengetahui perkara itu baik ataupun buruk, betul ataupun salah, tepat atau sebaliknya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Abdul Kadir. Nombor metrik 065383. Kita akan pergi kepada langkah bagi menangani penyelewengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi menangani isu penyelewengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah, yang pertama, perlu difokuskan kepada individu terlebih dahulu.
iaitu berkaitan dengan memperkukuh keimanan, kerana iman mempunyai kaitan dalam menentukan kualiti insan. Ianya adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar tulus keimanannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Melalui iman juga, manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman sama ada yang datang daripada luar maupun runtunan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri. Yang kedua, seseorang itu haruslah menjadikan gaya hidupnya berpandukan syariat Islam, iaitu berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini kerana ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran, pemikiran, istiadat dan tindakan itu salah atau benar, sesat atau batin, sesuai atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam. Ini kerana kebiasaannya, ajaran sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawuf dan tariqat demi untuk menarik minat masyarakat Islam. Oleh itu, ulama sufiyah telah menegaskan bahawa jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air sedangkan dia melakukan larangan dan tegahan syarak, ketahuilah bahawa dia adalah syaitan. Kata-kata ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga ialah menggalakkan umat Islam supaya menuntut ilmu agama dengan lebih mendalam, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kerana dengan ilmu seseorang itu boleh membezakan di antara yang benar dan yang batil, serta tidak mudah baginya untuk terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Seseorang penuntut ilmu juga haruslah berguru apabila menuntut ilmu agama. Ini kerana ulama' mengatakan apabila seseorang itu belajar tanpa guru, maka syaitanlah yang akan menjadi gurunya. Di samping itu, ilmu yang dicari juga mestilah benar dan sifatnya tidak mengelirukan dan meragukan. Yang keempat ialah pihak berwajib seperti pihak berkuasa agama dan para ulama' perlulah memainkan peranan dalam usaha membanteras ajaran sesat ini dengan melaksanakan undang-undang yang keras terhadap mereka. Usaha ini penting kerana dengan kuasa yang ada, ianya memudahkan lagi sesebuah negara itu menjaga agama dari penyelewengan demi kemaslahatan umat Islam. Kan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. Ianya bukanlah mengutamakan hukuman kepada bersalah, akan tetapi yang lebih mustahak ialah supaya umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut, dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat. Dalam erti kata lain, pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini kerana ianya melibatkan isu akidah yang boleh membuatkan seseorang itu murtad. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Kesimpulannya, agama Islam merupakan agama yang tidak menginginkan dan menentang segala perkara yang mampu membawa kepada perbalahan dan perpecahan umatnya. Hal yang demikian kerana Islam amat menitik beratkan perpaduan dalam kalangan umatnya, sama ada sesama Islam atau sebaliknya. Selain itu, golongan yang selamat sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis, menurut pandangan kami, adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan golongan yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang hal demikian kerana Nabi SAW sendiri mengakui bahawa kurun yang terbaik adalah 3 kurun yang pertama, dan ia termasuklah kurun para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Dengan ini, iman merupakan perkara yang amat penting kepada kita sebagai umat Islam dalam mengingatkan kita untuk mengikuti segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama kepada kita. Hal yang demikian kerana iman yang diperolehi mampu menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang dibid'ah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina mahdiyina. Maksudnya, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat melihat bahawa betapa pentingnya sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita, seperti mana yang telah diajarkan dalam aliran sunnah wal jamaah. Terdapat juga hadis lain yang menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk melakukan perbuatan bid'ah. Baginda SAW bersabda, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa afqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa faman raghiba anni sunnati falaysa minni." Maksudnya, adapun demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dalam kalangan kamu, paling bertakwa dalam kalangan kamu kepadanya. Namun begitu, aku berpuasa dan berbuka, bersolat dan tidur mengahwini wanita, maka sesiapa yang membenci sunnahku, ia bukan daripada kalanganku. Riwayat Al-Bukhari. Oleh yang demikian, kita dapat meninggalkan aliran-aliran yang terpesong dan dapat berpegang teguh dengan aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah kerana kita mempunyai iman yang mantap dan 6 rukun iman yang lengkap. Tambahan pula, adab merupakan perkara yang penting selepas daripada iman. Hal ini kerana adab selalu digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga mengutamakan adab dan juga akhlak sebelum kita berilmu. Nabi SAW pernah mengingatkan kita bahawa seorang Muslim yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ulama-ulama terdahulu juga amat mementingkan agar murid-muridnya belajar tentang adab terlebih dahulu daripada belajar tentang hal yang lain. Sebagai contoh, Imam Ibn Qasim, salah satu murid senior Imam Malik, menyatakan, "Aku telah mengabdikan kepada Imam Malik bin Anas selama 20 tahun. Daripada masa itu, 18 tahun aku belajar adab, sedangkan sisanya 2 tahun untuk belajar ilmu." Oleh yang demikian, adab amatlah penting sebelum kita berilmu, kerana berkat sesuatu ilmu itu terletak pada adabnya, dan ilmu tersebut mampu memanfaatkan kita untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Seterusnya, wajiblah juga kepada kita sebagai umat Islam yang sejati untuk menekankan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seharian. Hal yang demikian kerana ilmu mampu memberikan kepada kita banyak kebaikan dan juga menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan akidah dan juga iman kita sebagai umat Islam yang soleh dan salihah. Sebagai contoh, dengan ilmu kita dapat membezakan perkara-perkara hak dan juga perkara-perkara yang batil, seperti aliran ahli sunnah wal jamaah dengan aliran yang lain seperti Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahawa kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib bagi Muslim. Sabda Rasulullah SAW, "Talaba ilmi faridatan ala kulli Muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akhir sekali, beramal dengan segala ilmu yang telah diperolehi, kerana perbuatan beramal adalah merupakan perbuatan yang sangat penting selepas kita mempunyai ilmu. Hal yang demikian kerana sekiranya jika kita tidak beramal dengan ilmu yang sudah diperolehi, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Sebagai contoh, cara untuk menunaikan solat dengan betul dan mengikut segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam aliran solat sunnah wal jamaah. Sekiranya kita mengetahui cara solat dengan betul tetapi tidak beramal dengannya, maka ibadah solat yang dilakukan adalah sia-sia, kerana berkemungkinan ada kesalahan yang dilakukan akibat tidak beramal dengan cara yang solat yang betul, dan kita juga tidak memperoleh pahala daripada ibadah tersebut. Oleh yang demikian, beramal mampu menjadikan ilmu yang diperolehi lebih berguna dan manfaat dalam kehidupan kita. Aliran yang benar dan bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun para ulama tidak pernah mengatakan bahawa ajaran bukan ahli sunnah wal jamaah sebagai kafir atau terkeluar daripada Islam secara mutlak, namun ia tidak bermakna syarak membenarkan aliran tersebut harus untuk diikuti. Berdasarkan 4 perkara yang disebut, iaitu iman, adab, ilmu dan amal, merupakan perkara yang amat penting kepada kita sebagai umat Islam untuk
mengekalkan kita dalam aliran ahli sunnah wal jamaah dan tidak terjebak dengan aliran-aliran lain. Kami juga berharap bahawa kita sebagai umat Islam mampu berpegang teguh dengan aliran ahli sunnah wal jamaah dan menjauhkan kita daripada aliran-aliran lain yang tidak terselamat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut.